Bersatu akan buat laporan polis SPRM. Okay. Berita ini 10 November hari inilah. Bersatu mendakwa sudah mengumpul bukti berhubung tawaran tertentu kepada ahli parlimen parti itu dan akan mengumpulkan laporan kepada polis dan SPRM dalam masa terdekat. Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin mendakwa ada parlimen itu ditawarkan faedah berbentuk keuangan atau peruntukan. Ini melanggar peruntukan seperti Akta SPRM dan kita buat laporan polis dalam tempoh sehari dua. Maklumat akan dikumpulkan. Contohnya dalam kes ahli parlimen Gua Musang atau ahli parlimen Kuala Kangsar. Dalam ahli parlimen Kuala Kangsar dia beritahu ketika mesyuarat Bersatu Kelantan dapat tawaran tetapi menolak semuanya. 3 hari selepas itu dia umum keluar keputusan sokong sana. Justru kita syak ada perkara sedang berlaku yang melanggar peraturan undang-undang katanya. Hadir sama ialah Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu dan 2 Naib Presiden Datuk Reza Jidin dan Datuk Seri Ronald Kiandi, Setiausaha Agung Hamzah Zainuddin dan Wan Faizal, Wan Kamal. Muhyiddin juga berfungsi berkata akan membuat laporan terhadap SPRM berhubung perkara yang sama. Okey. Dalam masa yang sama, berita yang lain, ugut dan sogok Muhyiddin patut cermin diri, kata Puan. Seorang pemimpin UMNO meminta pengurusi PN Muhyiddin Yassin cermin diri sebelum membuat dakwaan 4 Parlimen Ahli Bersatu menyokong PM diugut atau disogok. Ahli Parlimen Muhammad Puan berkata membagikan pertanyaan kepada bekas Perdana Menteri itu siapa sebenarnya yang menggunakan kaedah ugut dan sogok. Muhyiddin patut cermin diri sendiri. Siapa yang guna kaedah ugut dan sogok ni? Semua ahli Parlimen UMNO yang keluar parti tahun 2018 dan masuk Bersatu 2019 jadi menteri. Semua dapat jawatan. Tok Pa, Dr. Latif, Ikmal Hisham, Mas Erianti, Hamzah Zainuddin, Nur Azmi Ghazali dan Shahbuddin Yahya. Pemimpin UMNO seperti Najib Razak, Kunan, Ahmad Zahid, Syahril Samad dan Aziz pula diugut dengan puluhan tuduhan. Mereka tidak lari. Tanya Tok Pa dan Hamzah, kenapa mereka lari? Takut didakwa. Peruntukan punya hal pun boleh lari. Ini semua kerana mereka tidak ada jati diri, katanya. Malam tadi Muhyiddin dilaporkan berkata Bersatu akan membuat laporan polis dan SPRM dalam masa terdekat. Baik. Tuan-tuan ingat tak? Okey, yang pada tahun 2018, masa itu kita antara yang tak bersetuju lah menerima UMNO yang lompat ni di dalam Bersatu. Antaranya Hamzah Zainuddin, Tok Pa dan sebagainya melompat masuk Bersatu. Itu satu hal. Tetapi, perkara yang sama berlaku beberapa tahun kemudian, iaitu pada tahun 2020. Tuan-tuan ingat tak? Mesti ingatnya. Berapa ramai ahli yang melompat? Berapa ramai ahli yang dikekalkan dan diberi tawaran supaya mereka kekal di atas jawatan-jawatan tertentu. Soalan kita, adakah itu sogokan? Dan kita tahu juga ahli parlimen yang diberi ugutan sehingga dia terpaksa keluar daripada parti PKR pada waktu itu dan menyertai dan menyatakan sokongan kepada Muhyiddin Yassin. Kita ingat peristiwa tersebut. Selangor bakal langsai hutang kerajaan persekutuan menjelang 2024. Menteri Besar Selangor mengatakan, wow. Menteri Besar Selangor Amiruddin Syahari yakin Selangor melalui Belanjawan 2024 akan dapat melunaskan hutangnya dengan kerajaan persekutuan menjelang tahun hadapan. Semasa bacaan pertama Belanjawan Selangor 2024 di Shah Alam, Amiruddin mengumumkan Belanjawan Selangor 2024 berjumlah 2.53 bilion ringgit dengan anggaran defisit berjumlah 330 juta, lebih rendah 450 juta yang dicatatkan tahun lalu. Daripada jumlah itu, 1.33 bilion atau 52% diperuntukkan bagi perbelanjaan mengurus dan 1.2 bilion untuk perbelanjaan pembangunan. Bagaimanapun dia berkata negara itu dijangka mengutip hasil 2.2 bilion tahun hadapan yang merupakan unjuran berdasarkan rekod prestasi sebelum ini yang mencecah 2 bilion setakat Ogos 2023. Antara penyumbangnya adalah premium tanah sebanyak 890 juta bersama 40%. Penyumbang terbesar kedua adalah cukai tanah sebanyak 622 juta. Kemudian Amiruddin menambah penyumbang ketiga adalah daripada geran oleh kerajaan persekutuan berjumlah 200 juta yang membentuk 9.7% daripada pendapatan. Mengambil kira semua itu, Amiruddin menyasarkan negeri terajuinya itu akan membayar sepenuhnya hutang kepada kerajaan persekutuan yang kebanyakannya terdiri daripada projek bekalan air dan skim amanah saham Selangor Asas. Berdasarkan rekod terkini, baki tunggak kerajaan negeri dengan persekutuan hanyalah sebanyak 19,207,475 ringgit 78 sen, sikit saja. Jelasnya komitmen penyelesaian liability hutang Selangor juga rendah dengan ansuran akhir skim asas berjumlah 1.89 juta. Bagi pinjaman projek
air sebanyak 17 juta secara asasnya telah termaktub dalam perjanjian penyelesaian global berkenaan penstrukturan industri air Selangor akan dipindahkan kepada pengurusan aset air berhad yang hanya memerlukan tindakan susulan dokumentasi yang sedang dalam tindakan PABB untuk diselesaikan. Sementara itu, Amiruddin juga mengingatkan mengenai kepentingan perpaduan masyarakat di Selangor. Okey, itu tak yalah. Now, Selangor sudah sampai ke satu peringkat di mana tinggal berapa belas juta tadi? Itulah jumlah 17 juta je hutang dia. Hutang Selangor yang tinggal kepada di apa orang kata, kepada kerajaan persekutuan. Jadi pada jumlah tersebut Selangor mungkin antara negeri yang sudah lagi tidak mempunyai bilangan hutang yang tinggi kepada kerajaan persekutuan, hasil terima kasih kepada kerajaan Pakatan Harapan di bawah pentadbiran sebelum ini yang telah berjaya membawa Selangor ke satu height yang baik sebenarnya. Dan menyentuh persoalan itu, saya ada kawan tadi balik daripada Melaka, saya tanya dia, so macam mana percutian di Melaka? Okey, ramai kedua hotel tu penuh, dia kata. So saya peluk, macam mana Langkawi tak penuh? Membawa kepada, kenapa cerita Langkawi tiba-tiba nak cerita dengan hutang pula? Kedah, Kelantan, Terengganu antara negeri yang banyak berhutang kepada federal. Malah kalau kita tengok apa orang kata, perdebatan di antara Wakil PAS dengan Rafizi Ramli hari itu pun mengatakan hutang ni memang kena bayar, wajib bayar. Tetapi adik abang, bapa mak, bapa anak, apa kata kita langsaikan. Tuan-tuan, keberhutangan negeri itu kepada persekutuan itu menunjukkan kekuatan negeri-negeri tersebut dan kemampuan pemerintahan itu untuk nak menjana atau nak membentuk atau nak merancang apa saja yang berlaku dalam negeri tersebut. Kita kena faham bahawa kita ni negara berpersekutuan, federalism. Di mana federalisme dan juga kenegerian kita ada dua konteks yang berbeza. Kita ada federal, kerajaan persekutuan, dan kita ada kerajaan negeri. Dan dia ada dua pentadbiran yang berbeza. Sebab itu kenapa kita ada ahli parlimen yang itu menentukan apa orang kata undang-undang di peringkat federal, di peringkat persekutuan. Perkara-perkara yang merentas negeri. Dan juga kita ada ahli Dewan Undangan Negeri yang menentukan undang-undang negeri. Kita kena faham tersebut. Dan kedua-duanya ini termaktub di bawah jadual ke-9 Perlembagaan Persekutuan. InsyaAllah saya akan buat satu video khas menjawab persoalan Nick Ailin yang mencabar 20 section di dalam enactment Undang-Undang Syariah Kelantan. Dan kenapa saya kata benda itu adalah persoalan akademik dan tidak ada kena-mengena pun dengan mencabar kedaulatan Islam dan sebagainya. Yang itu nanti ada video khas yang saya akan buatkan untuk perkara tersebut. Tetapi kita nak balik kepada perkara ini, kita tengok negeri-negeri yang seperti Kelantan, Terengganu, Perlis, Kedah antara negeri yang mundur di negeri Malaysia ini. Tetapi negeri seperti Pulau Pinang, Selangor, Negeri Sembilan antara negeri yang, dan Kuala Lumpur antara negeri yang maju di bawah pentadbiran Pakatan Harapan dan juga Kerajaan Perpaduan. Jadi kita boleh nampak sebenarnya siapa yang boleh mentadbir. Dia tuan-tuan, dalam hal pentadbiran, dalam hal pengurusan, dalam hal kebijaksanaan, tidak cukup kita kata orang ini lebih alim daripada orang ni. Maksudnya alim, orang ini lebih beriman daripada orang ni. Iman tu bukan ukuran kita. Oh, dia ni ustaz, therefore dia pandai mentadbir. Tak kena. Tak kena, tuan-tuan. Macam saya katalah, kalau kita naik kapal terbang, tiba-tiba pilot tu kena heart attack, kita nak tengok dua orang. Seorang ni Mamat yang bukan Islam, tapi dia memang ada pengalaman memandu kapal terbang. Yang seorang ni tok syekh, lebay, pakai serban, beriman pada Allah, tapi haram reti, bawa kapal terbang pun tak reti. Yang mana satu kita nak suruh bawa kapal terbang? Kita tengoklah keadaan. Jangan kita ingat hanya kerana dia ustaz dan ulama mesti pandai mentadbir. Tak semestinya. Dan tak ada requirement dalam Islam pun mengatakan kalau dia parti Islam, therefore negeri itu akan maju. Tak. Tidak, tuan-tuan. Tidak ada kena-mengena. Ini semua adalah ilmu pentadbiran yang kita kena faham dan kita kena belajar. Okay? Alright? Baik. Seterusnya. Isu beras dekat Pahang. Okay. Isu beras dekat Pahang. Ada dipersoalkan berkenaan dengan beras dekat Pahang. Kat mana hilang beras? Ada satu beras makmur, nama dia beras tempatan. Okey, kita jawab, kita bawa sikit. Mana pergi beras makmur? Kerajaan Pahang sepatutnya mengedarkan beras makmur di seluruh negeri bagi mengatasi masalah kekurangan beras tempatan yang masih berlaku. Timbalan Pusurujaya Pahang, Adenan Surah Rabu mendakwa dia sudah tidak lagi melihat kelibat beras makmur setelah PRK, Pelangai awal lalu. Saya tertanya-tanya, di mana beras makmur yang disubsidi kerajaan negeri Pahang seperti yang dilihat di Pelangai sebelum ini? Di mana nak beli? Dia tanya. So kerajaan Exco jawab. Dia kata apa? Exco Pahang jawab, beras makmur, beras ramah.
Esko Pengguna dan Sumber Penduduk Pahang, Sim Chong Siang memaklumkan beras makmur adalah beras tempatan yang masih boleh dibeli ketika program jualan rahmah atau jualan rahmah makmur di negeri itu. Jelasnya, jenama beras makmur itu digunakan ketika jelajah jualan rahmah makmur di peringkat negeri. Manakala bagi program jualan rahmah pula, beras tempatan tersebut dikenali sebagai beras rahmah. Dia macam ni, di peringkat Kementerian Perdagangan KLPDN ada jual program jualan rahmah. Jadi beras rahmah. Manakala di Pahang kita panggil jualan rahmah makmur. Jadi beras makmur. Itu saja bezanya. Beras yang sama. Label je lain. Dari segi harga bukan kita yang kawal, tetapi Lembaga Padi dan Beras. Katanya kepada Malaysia Malaysia kini hari ini. So yang itu saya tak nak ulas panjang lah tuan-tuan. Di antara itu saya kata tadi dalam pentadbiran ni kita kena bijak. Dia macam hari itulah bila dia tanya kan, ada seorang ahli parlimen PAS di Pematang Pauh. Itulah rugi orang siapa yang undi kat Pematang Pauh tu kan. Dia tanya, saya nak bertanya kepada Menteri Pengangkutan. Ya, okey, silakan. Saya bertanya bagi pihak penduduk negeri Pulau Pinang lah. 4 feri telah dibeli dan ada feri telah rosak. Lepas tu Antonolog kata, feri rosak? Macam ni feri rosak? Daripada 4 itu hanya 3 buat operasi, 1 tak beroperasi. Lepas tu Antonolog cakap lah, kita beli 4. 1 kita put on standby. Jadi 3 ni buat operasi. So bila 3 buat operasi, kenapa? Katalah salah satu tu rosak, yang satu ni ganti. Yang ni boleh dibaiki ataupun bukan rosak, maintenance. Katalah dia perlu maintenance, adalah dia punya periodical maintenance semua, maka digantilah dengan satu ini. YB dia bukan rosak. Dia kata, dia tanya, mana beras makmur? Beras yang sama, beras rahmah, beras makmur. Benda beras yang sama, tukar jenama je. Tak tahulah tuan-tuan, apalah nasib dapat pembangkang yang macam ni kan. Sedih aku tengok. Okay, kita get this out of the way. Tahniah kepada penjawat awam Selangor dapat bantuan khas 2,5 bulan gaji. Penjawat awam Selangor menerima bantuan khas 2,5 bulan gaji yang dibayar secara berperingkat. Jumlah itu termasuk 1 bulan gaji yang akan dibayar pada 28 Disember dan setengah bulan akan dibayar Februari tahun depan bagi membantu persiapan sekolah. Menteri Besar Ahmaduddin Syahri berkata bantuan khas itu termasuk gaji yang selesai dibayar menjelang Aidilfitri lalu. Lapor Selangor kini. Tuan-tuan, saya bawa ni kepada persoalan tata kelola lah. Kita di Selangor dah memerintah selama 3 penggal. 2008, 2013 dan juga 2018. Dan masuk ke penggal ini 13, 4 penggal lah. Penggal 2018, kemudian masuk 2022. Sudah 4 penggal. Alhamdulillah dalam tempoh 20 tahun. 2008, tak ada 20 tahun. 2008, 2023. Ui. Dalam tempoh tersebut tuan-tuan, kita kata belasan tahun ni lah, kita nampak banyak program-program, banyak perubahan yang telah dilakukan di Selangor. Walaupun ada di kawasan-kawasan tersebut yang mungkin dikatakan tak menyokong. Tetapi bagi saya, kelemahan itu kita boleh baiki. Mungkin kelemahan itu pada pentadbiran di Selangor sendiri gagal untuk nak menonjolkan apa yang mereka telah lakukan. Baru-baru ni saya tertarik dengan satu program yang dianjurkan oleh ataupun yang telah diwujudkan oleh Selangor. Dipanggil apa kalau isteri bekerja diberikan dana di Selangor. Kalau isteri tu bekerja, mama kerja. Mama kerja di Selangor. Ni untuk makluman siapa yang tak tahu, di Selangor dia ada satu inisiatif Mama Kerja nama dia. Inisiatif tunai bagi 5,000 wanita Selangor, iaitu ibu yang bekerja bagi membantu meringankan beban penjagaan. Mereka akan diberikan RM1,000. Inisiatif berjumlah RM1,000 secara one-off kepada ibu-ibu yang bekerja di Selangor. 5,000 orang. Okey, permulaan lah kita kata. Tapi tak apalah inisiatif. Dan banyak inisiatif-inisiatif lain lah di Selangor ni. Kan? Kalau antara yang tak tahu siapa yang berniaga di Selangor, di negeri Selangor tu tuan-tuan akan dapat antaranya dana geran. Geran ni bukan pinjaman kerajaan negeri bagi kepada mereka yang berniaga, duduk di negeri Selangor, berniaga di negeri Selangor, akan ada geran sehingga RM30,000 secara percuma. So macam mana nak tahu geran-geran ni pergi ke pejabat daerah masing-masing. Saya tak tahu tahun depan lah sebab bajet baru ni kan, yang sebelum ni dah tutup. Kemudian untuk yang dialisis dan sebagainya, ada bantuan-bantuan mereka. So pergi ke pejabat daerah, pergi ke pejabat pusat zakat masing-masing, pejabat daerah lah, tanyalah apa bantuan-bantuan yang boleh tuan-tuan ada di Selangor. Alangkah eloknya kalau benda macam tu ada kat Sarawak juga tuan-tuan.
Tapi tak apalah, nak buat macam mana. Itu tak ada. Bukan kata tak ada langsung, memang banyak yang tak ada.